اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, iaitu jalan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka, bukannya jalan mereka yang dimurkai dan bukan juga orang-orang yang sesat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Apa khabar semua sahabat penonton yang saya hormati dan juga saya segani? Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kesihatan dan kesihatan dapat kita gunakan untuk beribadah kepada Allah SWT dan kita mengelak daripada melakukan kemungkaran dan maksiat kepada Allah SWT. Jadi bersama dengan saya lagi pagi ini Dai Hilman dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Seperti biasa, rancangan Tanyalah Ustaz akan merungkai kekeliruan kita dan menjawab persoalan-persoalan yang tertanya-tanya di hati kita, insya-Allah. Baiklah, sebentar tadi kita tengok satu bingkisan video iaitu surah Al-Fatihah ayat 6 dan 7 dengan marfum ayat tersebut adalah tunjukkanlah kami jalan yang lurus, iaitu jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat, bukan jalan mereka yang Engkau murkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Itulah sedikit orang kata apa daripada surah Al-Fatihah, terjemahannya yang membawa maksud kepada kita ni berharap kepada Allah SWT untuk kita jumpa jalan yang lurus dalam kehidupan ini. Untuk apa? Untuk kita selamat di akhirat nanti. Dalam kita menuju ke titian sirat. Inilah yang kita akan bincang pada pagi ini. Tajuk utama kita adalah titian sirat. Jadi bersama dengan kita pada pagi ini tak lain dan tak bukan Al-Fadil Prof. Madya Dr. Muhammad Suki Osman. Apa khabar Ustaz, sihat? Alhamdulillah. Baju merah menyala. Bersemangat pada pagi ini, insya-Allah. Ya. Ustaz, hari ini hari Ahad bersamaan dengan orang kata apa 15 Ramadan. Sedar tak sedar dah separuh lah. Ramadan pula. Right, Syawal, minta maaf. 15 Syawal sebab apa? Puasa 6 ni Ustaz, teringat Ramadan saja. Jadi insya-Allah sahabat penonton semua, pagi ini sebelum kita mulakan tajuk kita dengan lebih meluas dan juga lebih mendalam, kita nak lihat sedikit lagi bingkisan video. Apakah kata warganet mengenai tajuk kita pada pagi ini? Silakan. Itulah sedikit sebanyak bingkisan video yang kita dapat ambil daripada tanda pagar titian sirat daripada Twitter. Jadi sedikit sebanyak persoalan daripada warganet yang kita dapat lihat dan juga orang kata apa ulasan-ulasan daripada warganet mengenai titian sirat. Jadi sangat menarik dan juga sangat menggerunkan juga. Jadi insya-Allah sahabat penonton semua, seperti biasa sekiranya ada soalan boleh terus hubungi kita di talian 03 7726 1603 ataupun boleh WhatsApp kami di talian 011 1233 6480 ataupun terus ke Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3 untuk bertanyakan soalan. Seperti biasa di ruangan gambar saya dan juga Al-Fadhil Ustaz boleh bertanyakan soalan dan juga di ruangan Facebook live secara langsung boleh sahabat-sahabat semua berkongsi dengan sahabat kita di media sosial, insya-Allah. Jadi sebagai mukadimah permulaan perbincangan kita pada pagi ini mengenai titian sirat, saya suka untuk tanya Ustaz. Ustaz, titian sirat, banyak orang dia terfikir-fikir titian sirat ni satu jabatan yang macam mana? Apakah sebenarnya definisi titian sirat daripada Quran dan Sunnah? Mungkin Ustaz boleh cerita sedikit sebanyak mukadimah mengenai pengenalan titian sirat ini kepada sahabat penonton kita semua. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh addal amanah wa ballaghar risalah wa nasahal ummah
wa jahada fillahi haqqa jihadih wa tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Wa nusalli wa nusallim 'alan nabiyil amin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Tuan-tuan sidang penonton yang dirahmati Allah, alhamdulillah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi yang berbahagia ini tanggal 15 Syawal. 15 Syawal kita sudah sampai pada pertengahan bulan Syawal. Kita dapat sama-sama berada dalam rancangan Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Moga-moga dapat merungkaikan segala kekeliruan yang wujud pada kita dan terutamanya sama-sama juga kita berusaha untuk meneruskan istiqamah kita pada bulan Syawal ini dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sebaik mungkin. Moga-moga kita selamat ketika mana melalui titian sirat. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila kita sebut tentang titian sirat ni, dia satu kisah yang berkaitan dengan perkara-perkara gaib. Kita tak nampak bagaimana titian sirat. Kita tak nampak dengan mata kita. Tapi kita beriman. Sebab apa? Sebab ia disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan sebab itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah berpendapat bahawa menjadi satu kewajipan untuk kita beriman dengan sirat sebab ia merupakan sesuatu yang disebut dalam dalil-dalil, dalam nas-nas yang jelas walaupun kita tidak dapat melihatnya. Sebab apa? Sebab dia melibatkan hari akhirat. Hari akhirat ni satu perkara yang pasti akan berlaku. Dan orang beriman ni adalah orang yang dia beriman dengan hari akhirat. Dengan sebab kita beriman dengan hari akhirat itulah kita beriman dengan syurga neraka, kita beriman dengan titian sirat, kita beriman dengan mahsyar, kita beriman dengan yaumul hisab. Dan di situlah menjadikan kita ni nak jadi orang baik di atas dunia ni. Kalaulah kita tak beriman dengan hari akhirat, tuan-tuan, tak ada orang nak jadi baik lah. Dia kata buat apa, bukan ada pembalasan di akhirat kan. Buatlah apa-apa di atas dunia ni, tak kisah. Tetapi oleh kerana adanya beriman dengan hari akhirat itulah, maka kita berusaha nak jadi orang yang saleh. Jadi sirat ni apa? Kata sirat. Tadi dia baca ayat Quran, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Jadi sirat itu sebenarnya maksudnya jalan. Disebut at-tariqul wadih. Maknahu lughatan, maknanya dari sudut bahasa adalah at-tariqul wadih. Apa itu at-tariqul wadih? Jalan yang jelas. Itu al-wadih. Dan itu dalam konteks lughatan. Manakala dari sudut syar'an, dari sudut syarak pula, jisrun mamdud ala matni jahannam. Satu jisr ni jambatan. Mamdud ala matni jahannam, yang mana ia merentangi api neraka jahannam. Itu dalam konteks hukum syarak, iaitu apakah yang disebut sebagai titian sirat itu. Sebab itu kita sebut titi. Ataupun jambatan. Jambatan nampak macam besar kan, titi nampak macam kecil. Itu istilah bahasa Melayu sajalah kan. Macam mana nak menggambarkan yang kata sirat. Orang tak panggil jambatan sirat, panggil jambatan lah. Tak panggil kan? Panggil titi. Panggil titi kan. Ni kita kena tengok apa beza jambatan dengan titi. Itu kena tengok dalam konteks bahasa Melayu lah. Tetapi apapun ia sesuatu yang merentangi di atas neraka untuk menuju syurga Allah Subhanahu wa taala. Apa dalil titian sirat ni? Dalilnya bila kita sebut tentang perkara-perkara akidah, keimanan kita kepada apa yang disebut oleh Allah dan Rasulnya, maka ia berasaskan kepada dalil. Iaitu antaranya kalau kita lihat kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Maryam, surah yang ke-19 ayat 71, Allah Taala menyatakan wa in minkum illa wariduha, iaitu dan tidak ada seorang pun daripada kalian melainkan akan melaluinya, mendatanginya. Maknanya lalu atas neraka tersebut.
Maka dengan sebab itu diriwayatkan antaranya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu dan seumpamanya menyatakan maksud ayat itu, mereka menafsirkan maksud ayat itu adalah melalui, wariduha itu adalah melalui titian sirat. Maknanya setiap orang dia akan melalui titian sirat. Itu tafsiran. Sebagaimana juga yang disebut oleh Imam At-Tabari dalam kitab tafsir beliau dan juga yang disebut oleh Imam Al-Qurtubi dalam Al-Jami' li Ahkamil Quran. Jadi maknanya itu antara yang disebut tentang dalilnya. Manakala dalam hadis Nabi SAW, kalau kita tengok banyak sebenarnya dalil-dalil hadis-hadis yang sahih daripada Rasulullah SAW yang menyatakan tentang titian sirat. Antaranya dalam hadis yang muttafaqun alaih, hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim, kata Nabi SAW, "Thumma yu'ta bil jisr fayuj'al baina zahrai jahannam." Qulna, "Ya Rasulullah, wa mal jisr?" Qala, "Madhadatun majillatun alaihi khatatifu wa kalalib." Dan seterusnya. Hadis panjang, saya nak sebut maknanya. Maksud daripada hadis ini iaitu kata Nabi SAW, didatangkan satu titian, satu jisr, satu jambatan, satu titian dibentangkan di atas permukaan neraka Jahannam. Lalu sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana bentuk jambatan itu?" Yang kata titi itu bagaimana bentuknya? Nabi SAW menyatakan licin. Dia boleh tergelincir. Kata sifat dia tu. Dan di atasnya terdapat besi-besi pengait. Atau kiri kanannya ada yang besi pengait dan kawat berduri. Yang mana ia bagaikan pohon berduri yang dikenali sebagai pohon sa'dan. Itu satu jenis lah. Dan jadi daripada hadis Nabi SAW juga, kita lihat antara bentuk-bentuk sirat ini, yang pertamanya licin. Itu mudah tergelincir lah. Mudah tergelincir. Jadi dan disebut dalam hadis Nabi SAW juga, iaitu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Wa yudrab jisru jahannam." Qala Rasulullah SAW, "Fa akunu awwala man yujizu wa du'a'ur rasul yawma idzin Allahumma sallim sallim. Wa bihi kalalib mithlu syauki sa'dan. Amma ra'aitum syauki sa'dan?" Qalu bala ya Rasulullah. Qala fa innaha mithlu syauki sa'dan ghaira anha la ya'lam qadra 'izamiha illa Allah fatakhtafu an-nas bi'a'malihim. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Iaitu maksudnya, dan dibentangkan satu jambatan, satu titian atas neraka Jahannam. Lalu kata Nabi, akulah orang yang pertama yang akan melaluinya. Dan doa para rasul pada ketika itu iaitu, Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkanlah, ya Allah selamatkanlah. Ini ni kalau kita tengok titian sirat ni, dia merupakan perkara yang terakhir sebelum masuk ke syurga ataupun neraka. Sebelum itu masa duduk padang mahsyar dah teruk dah. Suasana itu kita dah pernah bincang dari sini, bagaimana keadaan yang kita kata sangat-sangat menggerunkan, yang menakutkan. Ini satu kemuncaannya ialah titian sirat ini sebelum seseorang itu diberikan oleh Allah Ta'ala kurniaan syurga di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ataupun orang itu dilemparkan dalam api neraka. Dan pada sirat itu terdapat pengait seperti duri yang disebut sebagai pokok duri sa'dan tadi. Lalu Nabi tanya, pernahkah kamu melihatnya? Satu jenis duri lah. Sahabat menyatakan pernah ya Rasulullah. Maka Nabi SAW, Nabi kata dia macam duri tersebut, macam pokok tersebut, tetapi tiada mengetahui ukuran besarnya kecuali Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dia mencangkuk manusia mengikut amalan, maka dia boleh tarik. Duduk berjalan-jalan tu, dia tarik perap, turun jatuh, dia tarik, turun jatuh. Terutama bagi mereka yang ada masalah ketika mana kehidupan di dunia ni. Jadi itu sifat yang kita lihat titian sirat. Yang keduanya, dia lebih halus daripada rambut. Lebih tajam daripada mata pedang dan lebih panas daripada bara api. Sebagaimana disebut juga dalam hadis riwayat Imam Muslim bahawa adaqqu minasy'ari wa haddu minasayf. Yang kata titian itu dia lebih halus daripada rambut. Rambut tu halus dah ni.
Ni zaman sekarang ni orang duk tunggu-tunggu nak buka kedai gunting rambut ni. Sebab apa? Sebab rambut makin panjang kan. Jadi alhamdulillah dah diumumkan nak buka kedai gunting rambut. Rambut ni memang halus. Dia lebih adaqu minasy'ari. Lebih halus daripada rambut. Wa ahaddu minasyayf. Saif tu mata pedang. Kalau mata pedang tu kalau cuba berjalan atas mata pedang boleh terbelah kena kaki tu, terbelah dua tu. Dia lebih tajam lagi. Maka dengan sebab itu, laluan itu kalau kita secara fizikal ni memang tidak ada siapa yang dapat melalui titian serat. Maka dengan sebab itu yang kita melalui titian serat ni berdasarkan kepada amalan. Berdasarkan kepada amalan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maknanya titian serat tu dia amat licin dan kita sebut tadi dan dia mudah untuk terperosok jatuh ke dalam neraka. Di bawahnya adalah neraka. Dan itulah kita sebut tentang apa serba sedikit banyak lagi saya nak cerita lepas ni kot. Saya nak cerita tentang bagaimana keadaan manusia ketika mana melewati titian sirat, ketika mana mereka lalu, bagaimana keadaan mereka kan. Tetapi itulah satu gambaran yang menunjukkan bahawa orang yang melalui titian sirat itu mereka melalui dalam keadaan yang kita kata dengan amalan mereka. Cuma saya nak sebut apa yang disebut dalam kitab Jauharatul Tauhid ini, dia menyatakan bahawa semua yang akan lalu hatal kufar, hinggakan golongan kufar. Golongan kufar juga akan lalu, tetapi ada pandangan menyatakan tidak, sebab golongan kufar tak ada nak pijak jatuh dah. Begitu. Dan kita lihat juga semuanya yang akan melalui titian sirat itu, kalau kita tengok tadi Nabi SAW menyebut bahawa Nabi yang mula-mula akan melalui titian sirat diikuti oleh umat Nabi Muhammad SAW. Maka di situ para nabi, para siddiqin, semua sekali, hatta mereka yang masuk syurga tanpa hisab pun. Dan pada ketika itu semuanya wa kulluhum sakituna, disebut wa kulluhum, setiap orang ketika mana melalui titian sirat tu dalam keadaan takut ni. Takut sangat-sangat ni, dalam keadaan mengharapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala rahmat Allah. Wa kulluhum sakitun, semuanya pakat diam belaka, tak berani nak kata apa, ilal anbiya, kecuali para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Fayaquluna Allahumma sallim sallim, maka para anbiya ni maka menyatakan ya Allah selamatkanlah, selamatkanlah, sebagaimana yang disebut dalam hadis yang sahih. Jadi itulah sebagai satu mukadimah, pengenalan bagi cerita titian sirat. Baiklah Ustaz, mana kata kita dah cerita pengenalan, mungkin kita nak berehat seketika. Sahabat penonton semua, Malaysia sedang beralih daripada fasa pemulihan selepas perintah kawalan pergerakan bersyarat ini kepada semua semua sektor boleh buka Ustaz, iaitu dengan pemantauan penggunaan Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit 1988 Akta 342. Jadi saudara-sahabat penonton semua, jadi jaga kesihatan, kita jaga penjarakan sosial dan kita stop COVID-19 ini. Jadi kita akan berehat seketika, biasakan diri dengan menjalani kehidupan norma baru. Dakwah biar tanyalah Ustaz teruskan, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kembali lagi dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Hari ini tajuk kita titian sirat bersama Al-Fadhil Profesor Madya Dr. Suki Osman. Jadi sahabat penonton semua, seperti biasa, sekiranya ada soalan boleh terus hubungi kita di talian 0377261603 ataupun boleh WhatsApp kami di talian 0111233480 ataupun terus ke Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3 untuk bertanyakan soalan. Tadi masa permulaan Ustaz dah cerita sedikit sebanyak mengenai apakah dia titian sirat dan bagaimana keadaan titian sirat, berapa tajam dan juga bentuk dan sebagainya. Jadi kita nak teruskan soalan pada pagi ini daripada Sahziatun Sidik daripada Facebook. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapakah orang pertama yang akan melalui titian sirat dan siapakah yang terakhir? Adakah yang terlewat untuk melintasi titian sirat
adalah ketika di dunia ini dia tidak redha dengan kesalahan orang lain padanya. Mohon pencerahan Ustaz. Sekian, terima kasih. Saya kira soalan ni Ustaz, tadi pada permulaan Ustaz dah sebut siapakah yang terawal, iaitu para anbiya. Tapi dia tanya siapakah yang terakhir. Dan juga apakah orang yang terlewat melintasi titian sirat ini dia tidak redha dengan kesalahan orang lain padanya. Boleh Ustaz terang sikit, silakan. Baik, terima kasih kepada persoalan daripada penonton kita. Tentang siapakah yang pertama, siapakah yang terakhir dan bagaimana keadaan orang yang tak maafkan orang lain dan sebagainya. Terima kasih pada persoalan. Baik, kita sebut tadi tentang dalam hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang siapakah orang yang pertama melalui titian sirat, tak lain tak bukan adalah junjungan besar baginda Nabi Muhammad SAW yang disebut dengan begitu jelas dalam hadis Nabi SAW. Tetapi siapakah yang terakhir tidak disebut. Siapakah yang terakhir tidak disebut dengan jelas di dalam hadis Nabi SAW. Cuma ada pandangan-pandangan merujuk kepada hadis-hadis Nabi, antaranya bagaimana orang yang terakhir ni ada dua pandangan. Satu pandangan orang ni adalah orang yang terakhir di keluar neraka masuk syurga. Satu. Ada pandangan orang ni orang yang terakhir dapat melintasi titian sirat, iaitu dalam keadaan dia ni minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala bila mana dia tak tahan dah. Sebab orang melalui titian sirat ni dia ada pelbagai keadaan. Mengikut kita sebut tadi ala qadri a'malihim, berdasarkan kepada amalan-amalan mereka yang dilakukan di atas dunia. Dan disebut juga dalam hadis bagaimana di atas yaqulu Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW menyatakan bahawa ada dua perkara yang berada fayaqumani janbatay sirat yaminan wa shimalan. Ada dua yang duduk di kanan dan kiri titian sirat ini, iaitu al-amanah wal rahim, silaturahim. Dua benda yang berkaitan dengan kehidupan kita di atas dunia. Maka dengan sebab itu, selepas bila mana orang itu melalui titian sirat, maka sataqumul amanah fi janibin wa taqumur rahim fi janibin akhar. Yang kata amanah duduk satu tempat, satu sebelah, belah kanan kita kata, dan silaturahim berada di sebelah kiri. Dalam bentuk amalan yang perlu kita lakukan di atas dunia ni, maka dia akan berdiri, kedua-duanya berdiri, berada. Yang mana orang yang telah melakukan khianat, tidak melaksanakan amanah. Kalau orang yang melaksanakan amanah, okeylah, clearlah. Tetapi bagi orang yang tidak melaksanakan amanah ketika mana hidup di atas dunia ini, maka pada ketika itu dia akan bertanya. Orang kita kata provoke lagi lah, provoke. Bagi dah lah takut dalam keadaan macam tu kan, lagi takut. Ainal amanah allati tayya'taha. Di mana amanah yang kamu telah hancurkan dia, kamu telah sia-siakan dia. Aina amanatut ta'ah, di mana amanah yang diberikan kepada kamu untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Aina amanatuz zaujah wal aulad, di manakah amanah tanggungjawab terhadap keluarga kamu, terhadap anak-anak kamu. Aina amanatul amwal allati saraqtaha, di manakah amanah harta-harta yang kamu telah mencurinya, kamu telah menyelewengkannya, kamu telah melakukan pengkhianatan terhadapnya. Jadi semua ini telah wa aina amanatu syahadah li hadzal din, di manakah amanah syahadah kepada agama ini, mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan sebab itu akan ditanya kepadanya, akan dipersoalkan. Maka dengan sebab itu menunjukkan kepada kita bagaimana di situ orang yang nak berjaya melalui titian sirat ni orang yang menjaga amanahnya dengan baik. Amanah lawan dia khianat. Bila mana dia tidak melaksanakan tanggungjawab yang sebaik mungkin yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga tentang silaturahim. Silaturahim akan bertanya, aina silaturahim allati qata'taha fid dunya. Mana silaturahim yang kamu di atas dunia kamu telah memutuskan hubungan silaturahim. Sedangkan memutuskan hubungan silaturahim itu disebut dalam hadis Nabi SAW, la yadkhulul jannah qati'un, hadis sahih, tak masuk syurga orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Sebab tu kadang-kadang kita ni dalam konteks kita nak berjaya di titian sirat, kita duk tengok aku solat aku cantik, duk tengok aku ni qiyamul lail cantik, puasa cantik, puasa 6 pun dah selesai, masuk pula puasa hari putih, lepas tu esok hari Senin nak puasa lagi, cantik ni.
nampak tengok macam ahli syurga dah ni kan. Tetapi rupa-rupanya ada banyak benda yang kita tak selesai lagi yang berkaitan dengan manusia. Silaturahim berkaitan dengan manusia. Amanah yang berkaitan dengan Allah dan manusia lah. Maka perkara ini perlu diambil perhatian. Sebab itu disebut juga dalam hadis di mana orang yang terakhir yang dapat melalui titian surat mengikut satu riwayat yang terakhir yang kita kata masuk syurga. Ketika mana dia dah mengesot-ngesot, ketika mana dia tak tahu nak buat apa, dah diminta kepada Allah. Sebab apa? Dengan bahang api neraka yang menjulang-julang itu, tengok pun tak boleh dah. Dia punya kepanasan dia punya kegerunan terhadap neraka tersebut. Akhirnya diminta ke Allah, ya Allah, bagilah wajahku boleh berpaling ke arah syurga. Kan? Allah Ta'ala kata, kau tak minta yang lain dah ni. Yang ni ya Allah, boleh paling ke syurga jadi dah. Maka dipalingkan mukanya ke syurga. Bila paling mukanya ke syurga, dia tengok, ya Allah, tengok syurga tu dah rasa bahagia sangat-sangat dah. Kan? Daripada kesengsaraan api neraka yang ada tu. Lalu dia minta lagi pada Allah, ya Allah, dekatkan aku dengan pintu syurga. Dekatkan aku dengan pintu syurga. Allah Ta'ala menempelak dia. Tadi minta nak tengok saja. Ni kata kan. Jadi ni minta pula nak dekatkan pintu syurga. Allah Ta'ala perkenankan. Kemudian bila dekat dengan pintu syurga, barulah dia nampak bagaimana dalam syurga itu bagaimana. Bila nampak dalam syurga, kalau setakat tengok tak masuk, tak edi kan. Jadi tak selesai lagi ni. Jadi pada ketika itu diminta sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Minta pada Allah. Akhirnya Allah Maha Pemurah, Allah Maha Mengasihani, Allah kurniakan kepadanya. Ada riwayat kata itu orang yang terakhir masuk syurga, yang terakhir keluar neraka. Ada yang kata orang yang terakhir dapat berjaya dalam melalui titian serat. Yang pentingnya betapa kita lihat rahmat Allah tetap berlimpah ruah kepada orang yang ada dalam hati dia kalimah la ilaha illallah. Itu paling penting sebenarnya. Orang yang mati dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi bagaimana keadaan melalui titian serat tu saya nak sebut sikit, sebagaimana disebut juga oleh para ulama juga, yang mana menyatakan sebab di hari kiamat nanti tuan-tuan, dia hari yang penuh dengan kegelapan. Maka orang yang nak buat persediaan melalui titian serat ini, Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan mengurniakan kepadanya a'tallahul mu'minin anwar ala qadri a'malihim. Allah akan bagi cahaya kepada orang beriman nak melalui titian serat ini berdasarkan kepada kadar amalan mereka di atas dunia untuk menerangi jalan mereka. Liyudhi'a lahum at-tariq. Jadi maknanya di situ dengan cahaya yang diberi itu, maka kata Nabi SAW, faminhum man yu'ta nuruhu mithlu jabal azim. Antara mereka itu yang diberi cahaya macam bukit, gunung yang sangat besar, yang sangat tinggi, yang menerangi di depan dia. Maka pada ketika itu dia dapat jadikan sebagai satu panduan dalam kegelapan itu untuk dia mendapat cahaya untuk dia melintasi titian serat. So bergantung pada kadar amalan. Ada yang disebut sebagai sikit saja, yang ada dekat jari dia saja cahaya tu, guna sat padam, sat ada, sat padam, sat padam. Jadi orang yang terakhir dalam keadaan begitulah. Orang yang terakhir dan melalui titian serat ni yang akhirnya berjaya juga, maknanya api ataupun cahaya yang ada padanya, dia kejap ada, kejap tak ada. Kejap ada, dah ada kecil tu dia dapat sikit. Jadi betapa sengsaranya, betapa dalam keadaan yang susahnya. Maka kalau nak berjaya, maka pastikan kehidupan kita di atas dunia ini, amalan yang kita laksanakan itu dapat memungkinkan kita mendapat cahaya yang sangat-sangat terang untuk kita melalui titian serat, insya-Allah. Bila kita dengar pasal titian serat ni, yang paling saya kira amanah dengan silaturahmi itu satu benda yang berat sebenarnya untuk kita lalui. Jadi kita boleh check and balance balik bila waktu bulan Syawal ni, kita nak tahu apa benda yang kita mungkin gagal sebelum ni dan kita nak perbaiki. Saya nak baca satu soalan lagi daripada Facebook, daripada Imran Syakir. Assalamualaikum dan salam Syawal. Waalaikumsalam warahmatullahi. Prof Muhammad Suki dan juga Da'i Hilman. Adakah semua manusia dikumpulkan dahulu sebelum itu baru melintasi titian sirat, ataupun selepas manusia dihisap terus lintas titian sirat? Mohon penjelasan daripada Prof biar tahu jangan keliru. Tanyalah Ustaz dekat di hatiku. Jadi adakah kumpul semua ataupun settle terus masuk Ustaz? Kau macam mana? Silakan. Baik, terima kasih kepada yang bertanya bagaimana yang kata melalui titian surat itu.
Dia sebenarnya sebagaimana kalau kita tengok di kronologinya, yang pertama sekali saya sebut tadi titian sirat itu berada di akhir sebelum seseorang itu ditempatkan, dimasukkan ke dalam syurga ataupun mereka akan jatuh ke dalam neraka. Sebelum itu apabila berlakunya kiamat, manusia akan dihimpunkan di padang mahsyar. Manusia akan dihimpunkan di padang mahsyar. Dan mereka berada lama di padang mahsyar pada ketika itu. Semua berhimpun dekat situ pada tempat yang sama, tempat yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah lama berada di padang mahsyar, maka pada ketika itu dah tak tahan dah, mereka mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta syafaat, dan di sinilah yang akan diberi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebut sebagai syafaatul uzma atau syafaat al-kubra, iaitu syafaat yang besar untuk mempercepatkan hisab. Mempercepatkan yaumul hisab, sebab tak tahan dah duduk pada mahsyar ni. Dan kemudian bila permohonan Nabi SAW itu diperkenankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang disebut sebagai syafaat yang diberi oleh Nabi SAW, barulah datangnya selepas daripada itu dibentangkan amalan-amalan. Segala amalan akan dibentangkan terlebih dahulu. Selepas dibentangkan barulah adanya perhitungan yang disebut sebagai yaumul hisab. Saya teringat kepada ada apa yang disebut oleh Sayyidina Umar, dia kata apa? Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitunglah diri kamu sebelum kamu dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wazinu a'malakum, dan timbanglah amalan kamu sebelum amalan kamu ditimbang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi masa sekarang inilah yang kita betul-betul kita nak lihat, kita nak timbangkan, kita nak tengok, kita nak hitung sebelum satu hari yang kita tak nak buat apa dah. Sebab tu kata Sayyidina Ali, dia kata apa? Al-yawm yawmal amal walal hisab wa ghadan yawmal hisab walal amal. Hari ini masa kita duduk atas dunia ni, hari untuk kita beramal, tidak ada perhitungan, tidak ada yawmal hisab. Wa ghadan, esok di hari akhirat, yawmal hisab walal amal. Di hari akhirat, hari perhitungan, tidak ada lagi amalan. Maka itu rentetannya. Selepas daripada itu akan diberilah kitab masing-masing, sama ada sebelah kanan atau sebelah kiri. Kemudian selepas itu datangnya mizan ataupun neraca timbangan. Dan selepas itulah dihimpunkan manusia ni mengikut keadaan mereka. Ada yang mengikut para nabi, ada yang mengikut kalau mengikut syaitan mereka. Jadi mereka ikut syaitan ni, makna ikut sekali duduk dengan geng-geng dia lah. Duduk begitu. Kemudian selepas daripada itu barulah disediakan tadi, barulah akan bermulanya laluan titian sirat. Sebagaimana kita sebut, datangnya Nabi SAW, Nabilah orang yang pertama yang melalui titian sirat. Dan pada ketika itu juga Nabi sentiasa menyatakan Allahumma sallim sallim, Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkanlah. Jadi mana itulah keadaan bagaimana rentetan secara ringkas satu tu sampailah berlakunya melalui titian sirat. Dan selepas itu orang yang berjaya maka akan sampai ke syurga. Orang yang tidak berjaya, mereka itu akan jatuh ke dalam neraka jahanam. Ustaz, bila mana cerita pasal titian surat ni Ustaz, ada sahabat kita bertanya daripada WhatsApp. Assalamualaikum Ustaz dan Daim. Waalaikumsalam. Bagaimana gambaran rupa dan ragam manusia yang meniti titian surat itu nanti berdasarkan amalan masing-masing di dunia? Mohon penjelasan daripada Ustaz. Terima kasih daripada Cik C. Jadi tadi kita cerita mengenai kronologi ni Ustaz. Ya. Tapi sekarang ni keadaan manusia tu pula. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada persoalan yang ditanya tentang keadaan manusia yang melalui titian sirat. Baik, ada dua keadaan. Yang pertamanya, orang yang kafir, orang yang kufur. Macam kita sebut tadi bahawa ada dua pandangan yang kata, mereka golongan kafir ni ambil human terus dalam neraka. Terutama. Yang kedua kata mereka akan lalu juga, tapi tak ada nak pijak titian sirat tu. Pijak tu kira kan kita sebut licin tadi kan. Doa kait pengait doa ada apa semua. Pijak tu perap terus jatuhlah. Maknanya sebab maka tidak layak untuk masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala kerana kekufuran mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab itu benda
Akidah ni benda yang paling penting dalam perkara-perkara yang dalam kehidupan kita. Yang paling utama akidah tu dulu. Kalau kufur pada Allah, matilah kerana tidak beriman, matilah kerana syirik kepada Allah Ta'ala, mana tak ada nak lalu titian surat. Tak settle kehidupan. Tak settle. Macam kita sebut tadi, tak ada nak start pun tak ada, nak pijak-pijak tu kira dah jatuh terus. Tapi orang yang beriman dia berbeza macam kita sebut tadi, dan mana mereka diberi cahaya. Diberi cahaya mengikut kadar amalan-amalan mereka. Antaranya yang pertamanya kita lihat bila mana orang kafir, orang musyrikin, orang munafik, mereka itu jatuh dalam neraka pada peringkat awal-awal, maka letakkan kaki itu terus jatuh dah. Manakala orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala diberikan cahaya mengikut kadar amalan masing-masing. Yang pertama antara cahaya yang diberi adalah kepada para alim ulama. Al-ulama warathatul anbiya, ulama pewaris para nabi. Yang mana mereka itu diberi cahaya seumpama matahari yang bersinar. Jadi itu membantu mereka untuk melalui titian surat. Kemudian golongan hamilatul Quran, mereka yang berdamping dengan Quran juga mereka akan dapat syafaat. Pada ketika itu Quran juga akan menerangi mereka. Yang ketiganya golongan al-muadzinun, orang yang melaungkan azan. Beruntung orang yang azan ni. Sebab apa? Sebab cahaya azan tu, cahaya la ilaha illallah, cahaya Muhammad Rasulullah itu, cahaya doa itu akan membantu dia. Begitu juga golongan yang berselawat kepada Nabi SAW, yang memperbanyakkan selawat kepada Nabi. Mereka juga akan dapat cahaya yang memudahkan mereka melalui titian surat. Dan juga golongan yang at-taibun, golongan yang bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mati, dia sempat bertaubat pada Allah. Jadi maknanya sebab apa? Sebab innallaha yaqbilu taubatal abdi ma lam yugharqir. Allah Taala terima taubat hamba-Nya sebelum nyawa sampai ke halkum. Sempat bertaubat, insya-Allah itu akan membantu dia. Dalam hadis Nabi SAW kalau kita lihat, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, hadis sahih, fayamurrul mu'minun katarfil ain wa kalbarq wa karrih wa kattair wa kaujawid al-khail warkab fanajin muslim wa maqdus mursal wa maqdus fi nar jahannam atau kama qala. Maksud daripada hadis ini adalah kata Nabi SAW, orang yang beriman akan melaluinya ada pelbagai peringkat. Bagaimana orang beriman nak lalui titian surat? Ada yang macam kerdipan mata, katarfil ain. Pijak-pijak tu zup sampai secepat kilat. Maknanya katarfil ain ni kelip mata. Kelip mata ni paling cepatlah, kan? Jadi oleh kerana amalan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala diterima, dan orang yang disebut sebagai masuk syurga tanpa hisap ni, kan? Jadi maknanya mereka tu pijak-pijak tu zap terus sampai dalam keadaan begitu cepat. Katarfil ain, seumpama kedipan mata. Yang kedua, seumpama apa? Seumpama kalbarq. Kalbarq ini seperti kilat. Kilat juga memang cepat. Memang cepat. Sebab tu kita sebut tadi bagaimana laluan titian surat ni memang lalu dengan amalan kita. Kalau lalu dengan fizikal kita nak buat macam mana, memang tak mampu lah. Memang tak mampu. Apatah lagi riwayat menyatakan sekurang-kurangnya 3,000 tahun perjalanan paling kurang. 3,000. 1,000 naik, 1,000 mendatar, 1,000 turun. Tu belum lagi ada pandangan kata pula ada pula perhentian pula, 7 perhentian kali 7 pula. Berapa ribu tahun lagi, kan? Itu. Jadi maknanya semua itu berlaku. Kalau ikut secara fizikal kita, memang kita tak mampu semua tu. Tetapi bergantung kepada amalannya. Dia ada yang secara kalbarqa, seperti kilat. Ada yang wakarrih, seperti angin. Cepat juga angin. Ada yang seperti wakattair, seperti burung, seperti kuda, seperti unta. Dan mereka lah yang selamat dan diselamatkan. Dan ada juga yang dicari-cari, dilepaskan. Ada yang dia on off, saat nak jatuh tarik naik balik, saat nak jatuh tergelincir tarik naik balik, dan ada yang jatuh terus. Jadi maknanya di situ kita lihat bagaimana keadaan manusia, orang yang beriman itu sendiri. Kalau orang kafir, musyrikin, munafik, jelas dah terus masuk dalam neraka. Tapi orang beriman tu dia ada pelbagai kategori melintas ataupun melalui titian surat. Ada yang tadi kita sebut seperti begitu cepatlah, cepat seperti kilat, seperti kedipan mata. Ada yang seperti yang keduanya seperti tiupan angin yang kencang, seperti kelajuan kuda.
apa kita kata kuda lumba kan, kuda lumba yang laju, seperti burung yang pantas, ada seperti berlari, ada seperti berjalan, ada yang kadang berdiri, kadang duduk, kadang berdiri, ada yang kadang diheret, ada yang kadang merangkak, ada yang kadang mengesot, mengikut keadaan amalan masing-masing. Itu keadaannya. Wallahu a'lam. Mana kata banyak keadaan yang manusia akan lalui titian surat ni, dan kita nak mudah-mudahan kita ni lalu titian surat dengan orang kata apa, sepantas kilat lah tu, insya-Allah. Amin, ya Allah. Jadi saudara sahabat penonton semua, kita akan berehat seketika. Walaupun Malaysia dalam fasa pemulihan, kita perlu rasa bersyukur, namun janganlah kita terlalu seronok. Sebab apa? Kita masih lagi mengakalkan penjarakan sosial dan juga kebersihan diri. Jadi Tanyalah Ustaz akan berehat seketika. Biasakan diri dengan menjalani kehidupan normal baru dakwah. Biar Tanyalah Ustaz teruskan. Biar tahu, jangan keliru. Kembali lagi selepas ini. Alhamdulillah, kembali lagi dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Sahabat penonton semua, kita dalam tajuk Titian Surat bersama dengan Al-Fadhil Profesor Madya Dr. Suki Osman. Jadi seperti biasa, kita sudah menjawab sedikit sebanyak mengenai Titian Surat, dan saya kira baru lagi permulaan dan kita belum lagi masuk ke fasa yang pembahasan yang betul-betul panas lagi pada diri kita, insya-Allah. Jadi saya nak bacakan satu soalan daripada Sal Rashid Cik Si daripada Facebook. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Titian Surat merupakan suatu perkara yang ghaib dan wajib diimani. Bagaimana menyangkal orang-orang yang tidak percaya kewujudan titian surat, yang mengatakan hanya dongengan semata-mata, bahkan boleh merosakkan akidah seseorang kerana tidak percaya akan perkara-perkara ghaib daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon Ustaz jelaskan, terima kasih. Jadi mengenai titian surat, Ustaz. Ya. Isunya macam Ustaz cakap tadi, benda ni nak fikir dengan logik susah. Jadi ada sahabat-sahabat kita di luar sana ni yang tidak percaya dengan titian surat. Bagaimana kita nak menyangkal dan juga nasihat kepada mereka-mereka di luar sana? Baik, beriman dengan perkara ghaib ini merupakan salah satu perkara yang wajib. Bahkan hari akhirat itu adalah perkara ghaib. Bahkan Allah juga termasuk dalam perkara ghaib yang kita tak nampak. Maka menjadi satu kewajipan kepada kita untuk kita beriman. Lalu bagaimana orang yang tak boleh terima perkara ghaib ni? Dia kata, tak nampak atau tak jelas, tak clear. Takkanlah dia kata bagaimana yang titian surat tu lebih tajam daripada mata pedang nak lalu. Macam mana dia guna logik nak kan? Lebih tajam lagi dengan halus lagi, kecil lagi. Memang tak masuk akal, dia katakan. Maka dengan sebab itu, kalau kita lihat pendekatan Al-Quranul Karim, Al-Quran mendatangkan ayat ni dalam pelbagai dimensi. Ada perkara yang Allah bagi sesuatu yang kita boleh nampak, yang kita boleh kaji. Sebab itu ada ayat-ayat disebut ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat yang berkaitan dengan kaun, yang berkaitan dengan alam, yang berkaitan dengan manusia, yang berkaitan dengan langit dan bumi dan sebagainya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala ketika mana menceritakan ayat-ayat tersebut, Allah dah cerita dah satu benda yang kamu tak tahu. Bila mana kamu kaji, perkara tersebut betul sebagaimana apa yang Allah sebut. Saya nak bagi contoh begini. Allah Subhanahu Wa Taala cerita tentang mereka yang mendaki ke atas langit. Dalam surah Al-An'am ayat 125, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan bagaimana sesiapa yang yashrah sadruhu Islam, siapa yang Allah Taala ayyahdiyahu yashrah sadruhu Islam, siapa yang Allah bagi hidayah kepadanya, dilapangkan dadanya dengan Islam. Wa may yurid an yudhillahu yaj'al sadrahu dayyqan haraja ka'annama yas'adu fis sama'. Saya dah bagi contoh, iaitu sebagai contoh, iaitu Allah Taala bagi tahu bagi siapa yang sesat, Allah sesatkan dia kerana dia memilih kesesatan. Yaj'al sadrahu dayyqan haraja, Allah jadikan dadanya sempit sesak. Ka'annama yas'adu fis sama', seumpama dia mendaki ke atas langit, naik ke atas langit, dada sempit sesak. Kan? Cuba kita lihat
Jadi bila sebut mendaki atas langit, zaman dulu tidak ada teknologi naik bulan ke, naik atas angkasa, tak ada, ISS pun tak ada kan. Tetapi bila berlakunya kemajuan teknologi dan sebagainya, hari ini baru orang tahu, rupanya bila naik atas langit memang sesak dada sungguh. Sebab apa? Sebab oksigen makin kurang. Bila oksigen makin kurang, naik lagi atas, lagi sesak dada. Naik lagi atas, lagi sesak dada. Kita terpaksa minta bantuan oksigen baru dia boleh melepasi atmosfera. Jadi menunjukkan di situ Allah dah bagi tahu dah kepada kamu 1400 tahun dulu. Nampak tak? Apa-apa juga yang berkaitan dengan hak kita boleh kaji, yang berkaitan yang kita boleh buat kajian, research dan sebagainya, memang kita nampak tidak ada silap langsung, tidak ada sedikit pun perkara yang disebut oleh Allah dalam Quran itu tak betul. Maka dengan sebab itu kita tengok Profesor Dr. Maurice Bucay dalam buku dia The Bible, The Quran and Science, dia menyatakan bahawa bila dia buat kajian tentang sains dalam Quran, sains dalam Bible dan sebagainya, dia kata Quran memang hebat, akan jadi masuk Islam. Kenapa? Dia kata aku tak dapati any single error in the Quran. Aku tak dapati satu kesilapan ke apa, fakta ke apa, tak ada. Memang kalau kajian sains yang betul, Quran dah bagi tahu. Nampak tak? Jadi nak bagi tahu pada kita, kalau benda yang kita dapat saksikan dengan mata kita tak silap sikit pun, benda yang tak dapat saksikan, takkan itu tak boleh beriman. Sudah tentu betul. Kan? Yang kita boleh kaji, yang Allah bagi peluang kepada kita untuk mengkajinya, dah nampak dah kebenaran. Bahkan antara contohnya perkara gaib. Bila turun ayat Tabbat yada Abi Lahabi wa tab, turun tentang bagaimana Abu Lahab akan masuk neraka lah. Masuk neraka kan. Abu Lahab hidup lagi. Cuba tunggu. Betul tak betul kalau kamu tak percaya pada Quran? Kan? Kalau betul-betul lah kita kata Quran tu tak betul, apa yang disebutkan oleh Quran tak betul, Abu Lahab boleh mengaku aku masuk Islam. Dia berpura-pura kan. Tengok Quran kata aku masuk neraka, tak masuk pun. Sebagai contohnya. Tetapi dia tak akan buat begitu sebab Allah mengetahui. Maka jelaslah dia mati keadaan kufur walaupun ayat tu turun dalam keadaan dia masih hidup. Jadi nak cerita kepada kita bahawa dah kita tengok semua sudut yang kita boleh kaji, yang kita boleh tahu menunjukkan Quran itu benar. Ada benda-benda yang Allah nak uji kita, hak kita tak nampak, yang kita tak tahu. Tetapi di sinilah kita kena beriman kepada Allah yang sama. Jadi makna itu nak uji kita untuk beriman. Kalau orang tak beriman juga, maknanya memang dia tidak ada akidah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tambah-tambah isu yang kita bincang ni memang isu gaib. Isu akidah banyak isu gaib, isu sam'iyat yang kita ambil daripada Quran dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Saya kira bila mana cerita pasal isu benda gaib ni Ustaz, kita kena pilih kawan yang tepat Ustaz dan juga pembacaan yang tepat. Saya nak baca lagi satu soalan lagi daripada WhatsApp. Assalamualaikum Ustaz, Da'i dan semua kru. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah yang dimaksudkan dengan orang yang diringankan akan berlari, orang yang diberatkan akan berjalan ketika meniti titian sirat? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih Kak Mas. Jadi soalannya mudah Ustaz. Dia tanya orang yang ringan akan berlari, orang yang berat akan berjalan. Apa maksud Ustaz? Silakan. Betul itu yang sebut tu kan. Orang boleh berlari ni kira orang yang ringan. Jadi orang yang kalau dia berat ni nak lari pun tak larat berjalan kan. Bukan sekadar berjalan, ada yang merangkak pun kan. Mengesot pun ada. Dan sebenarnya memang itu kita sebut tadi bagaimana gambaran orang yang melalui titian sirat, yang mana mereka itu mengikut kadar amalan masing-masing. Bukan takat berlari. Sepatas kilat kita sebut tadi kan, yang disebut dalam hadis Nabi SAW. Maknanya ia bergantung kepada kadar amalan. Kalau amalannya itu lebih mantap, amalannya lebih baik, ketaatan kepada Allah, hubungan dia hablum minallah dengan hablum minan nas, hubungan dengan Allah cantik, hubungan dengan manusia cantik, semuanya cantik, maka pada ketika itu amat-amat mudah untuk dia melalui titian sirat. Bukan setakat berlari saja, bahkan macam kuda yang pantas dan sebagainya. Tetapi lagi banyak kita ada masalah, lagi berat, maknanya kita terpaksa nak hadapi perkara tersebut. Maka dengan sebab itu atas dunia ini kita cuba kurangkan masalah-masalah yang melibatkan syarak, masalah-masalah yang menyebabkan beratnya kita nak melalui titian sirat nanti. Maka itu
maksud boleh kita tafsirkanlah ataupun apa yang dinyatakan macam mana orang hak ringan, ialah ringan tu merujuk kepada amalannya lah. Sebab tu kita sebut bagaimana yang kata lalu titian sirat tu berdasarkan biqadri a'malihim, berdasarkan amalan-amalan mereka. Ustaz, bila mana kita cerita pasal titian surat ni, sudah tentu benda ni perkara gaib, kita maklum. Cuma bila mana ada bayangan dalam kepala kita mengenai titian surat, mizan dan sebagainya, adakah dibenarkan Ustaz? Silakan. Dia macam mana kita bayang pun dia tidak akan boleh bayangkan. Sebab perkara gaib ni kita tak nak gambarkan sesuatu yang kita tak pernah tengok, yang kita tak nampak. Sebab tu kalau orang lukis ni titian sirat tak akan betul. Tak akan betul. Kan, cuma dia buat ini gambaran bawahnya neraka, atasnya titian. Sekadar itu tak apalah, tetapi apakah itu titian sirat? Memang tak boleh. Sebab apa? Sebab kita tidak dapat mengetahuinya sesuatu yang memang kita tak nampak. Mana kata kalau sekadar gambaran tak ada masalah, tapi kalau kita kata ini tak boleh secara ni. Okey, baik Ustaz. Mana kata kita nak cerita lagi mengenai titian surat ini, cuma kita nak baca satu soalan daripada Facebook, daripada Baizura Mazlan. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Ada hadis yang menyatakan binatang korban akan menjadi tunggangan kita di titian surat kelak. Adakah hadis itu sahih Ustaz? Mohon pencerahan Ustaz. Jazakallahu khairan katsira. Silakan Ustaz. Mana kata binatang tunggangan kita adalah binatang kita korban. Macam mana Ustaz? Silakan. Baik, terima kasih kepada persoalan yang dikemukakan. Ya, ini sesuatu perkara yang masyhur yang disebut dalam kitab-kitab fiqh juga ada menyatakan sedemikian, iaitu dalam hadis perbesarkanlah haiwan korban kamu kerana ia akan menjadi tunggangan kamu di atas titian sirat di akhirat kelak. Namun begitu, kalau kita merujuk kepada hadis tersebut, ianya tidak sabit daripada Nabi SAW. Ia merupakan hadis yang daif. Jadi tidak boleh dijadikan sebagai satu hujjah dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan akidah dan perkara-perkara gaib berkaitan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hadis itu saya sebut tadi bahawa ianya tidak sabit dan ia merupakan hadis yang daif. Namun begitu, satu persoalan pula bagaimana ianya dimuatkan dan disebut dalam kitab-kitab fiqh. Adakah para ulama tidak tahu? Maka di situ kita melihat, kita kena husnuzan, sangka baik bahawa bukan mereka tak tahu, tetapi mereka menjadikan sebagai satu nilai tambah kepada sesuatu yang nak digambarkan. Sebenarnya isu dia bukan tunggangan itu. Isunya perbesarkan korban kamu. Itu isunya. Jadi hadis dhaif ni sebagai satu syawahid tambahan atau sebagai satu sokongan, itu tidak ada masalah. Bukan sebagai satu perkara yang keutamaan. Nak beritahu itulah titian sirat. Tidak, bukan begitu. Kerana apa? Kerana yang nak difokuskan di situ adalah bagaimana nak memperbesarkan nilai korban kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pelaksanaan ibadah korban. Hatta Nabi SAW sendiri, dhahan Nabi SAW bikabshaini amlahaini. Nabi SAW mengorbankan dengan 2 ekor kibas yang besar, yang warna putih, yang terbaik, nak menunjukkan kepada kita bahawa melaksanakan ibadah korban ni mestilah sesuatu yang terbaik. Dalam buat ibadat ni mestilah sesuatu yang terbaik itu. Tetapi hakikat titian sirat atas tunggangan itu tidak sabit daripada Nabi SAW. Hadis yang sahih kita sebut tadi, bagaimana perjalanan masing-masing kan. Yang disebut kuda dah. Kuda. Itu kuda pula sepantas kuda. Ya. Dia punya keadaan perjalanan burung. Itu burung sepantas burung. Itu nak digambarkan kepantasannya. Manakala yang kata menjadi satu tunggangan itu kita sebut tadi bagaimana ada, tetapi ia tidak sahih daripada Nabi SAW. Baik, mana kata jelas kepada kita isunya bukannya binatang tu sendiri Ustaz. Mana kata amalan kita yang kita persembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu lebih penting. Jadi saya nak baca satu soalan lagi daripada Facebook, daripada Mas Ripah No. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Da'i dan semua kru tanyalah Ustaz. Dalam surah Maryam ayat 71 Allah berfirman yang bermaksud setiap orang dari kamu akan mendatangi ataupun mendekati neraka itu. Itulah ketentuan yang pasti daripada Tuhanmu. Soalan saya, semua orang akan mendekati neraka Jahanam bila melintasi titian sirat. Apakah Nabi dan juga para Rasul juga tidak terkecuali untuk melintasinya? Yang kedua,
Adakah titian surat mempunyai 7 sekatan dan setiap sekatan ada soalan dan pemeriksaan yang terpaksa dilalui oleh manusia itu? Adakah soalan itu tentang syahadah, solat, puasa, zakat, haji, wuduk, yang terakhir perkara yang berkait dengan kezaliman pada manusia? Mohon pencerahan Ustaz, terima kasih. Saya kira ada 2 soalan kat sini Ustaz. Yang pertama mengenai soalan adakah para nabi dan para rasul juga akan melintasi neraka tu. Yang kedua mengenai 7 sekatan yang mana ada soalan syahadah, solat, puasa, zakat, haji, wuduk dan terakhir mengenai orang yang zalim. Jadi bagaimana Ustaz kita nak menjawab soalan ni? Ada 2. Silakan. Baik, terima kasih kepada persoalan yang dikemukakan, iaitu yang pertamanya apakah para anbiya alaihimussalatu wassalam, para nabi melaluinya? Ya. Mereka juga melaluinya sebagaimana sabit dalam hadis yang kita baca tadi, yang kita bincangkan tadi, hatta Nabi SAW pun melaluinya, dan Nabi orang yang pertama melaluinya, dan Nabi SAW ni amat risau memikirkan tentang umat Nabi SAW. Sampaikan boleh dibayangkan seolah Nabi munamandir ketika mana umat Nabi SAW melalui itu surat. Nabi ni risau, ummati, ya Allah selamatkanlah umatku. Itu yang kata Nabi SAW sangat-sangat sayang kepada kita, kepada umatnya. Sebab itu satu pengajaran yang kita nak ambil adalah hendaklah kita memperbanyakkan selawat kita kepada junjungan besar Nabi SAW. Setiap hari jangan kurang, kata para ulama nak mendisiplinkan diri kita. Paling tidaknya setiap pagi 100 kali kita berselawat pada Nabi SAW. 100 kali sekurang-kurangnya. Petang atau malam pula 100 kali pula berselawat kita kepada Nabi SAW. Biasanya golongan-golongan yang bermujahadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka cuba melazimi 3 perkara, 3 zikir yang nak diamalkan setiap hari. Dia zikir ni banyak contohnya, tapi 3 benda ni nak diamalkan. Yang pertamanya kalimah tauhid, sebab itu penting kan. Fa'lam annahu la ilaha illallah, iaitu la ilaha illallah. 100 kali waktu pagi sekurang-kurangnya, 100 kali pada waktu petang sekurang-kurangnya. Lebih tak apa. Ini kita nak disiplinkan diri kita kan, 100 kali. Kemudian kita istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab istighfar itu merupakan satu taubat kepada Allah, dan taubat ni juga cara untuk kita menyelamatkan diri daripada kesengsaraan ataupun kepayahan, keperitan ketika mana kita nak melalui titian surat. Itu yang kedua. 100 kali pagi, 100 kali petang. Yang ketiganya selawat, kita sebut tadi selawat kepada junjungan besar Nabi SAW. Pagi 100, petang 100. Itu sekurang-kurangnya. Lebih lagi okeylah kalau seorang itu duk biasa melazimi mungkin 1000 kali. Alhamdulillah. Kan, jadi Nabi SAW akan memberi kebaikan kepada kita di akhirat. Bahkan Nabi sentiasa memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyelamatkan umatnya. Dan para anbiya alaihimussalatu wassalam pun memang mereka melalui titian surat. Okey, satu. Yang kedua disebut tentang 7 sekatan tadi. Ianya merupakan pandangan ulama. Pandangan yang dikemukakan oleh para ulama. Tidak ada satu hadis yang sahih mengenainya, tetapi satu pandangan ulama yang ketika mana membicarakan tentang titian surat itu, kerana ia berkaitan dengan amalan. Jadi antaranya disebut oleh Al-Imam Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali menyatakan tentang bagaimana sekatan-sekatan itu akan ditanya, akan dipersoalkan. Yang pertama tauhid, tentang keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, benda yang paling penting. Dan memang tuan-tuan, kita nak lalui titian surat ni, dia ada kaitan dengan kehidupan kita atas dunia. Maka itu yang pertama, benda yang paling penting adalah tauhid dan keimanan kepada Allah, dan inilah yang difokuskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepanjang 13 tahun di Mekah. Tanam akidah dulu, iman. Kemudian daripada solat, benda yang lepas daripada kita beriman pada Allah, solat. Awwalu ma yuhasabul abdu yaumal qiyamah as-salah. Perkara pertama yang akan dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhir-akhirat adalah solat. Sekatan yang ketiga apa? Itu puasa. Ramadan kita baru selesai. Yang keempat apa? Zakat. Ini satu perkara yang merupakan rukun Islam. Kelima itu apa? Haji dan umrah. Haji dan umrah yang juga merupakan perkara yang wajib. Cuma sekarang ni ialah kalau tak dapat pergi, itu merupakan satu kita kata keuzuran yang dibenarkan. Kemudian kita lihat lagi
tentang kebersihan, tentang kebersihan, mandi wajib, wuduk dan sebagainya. Sebab tu dalam satu hadis ketika mana Nabi melalui 2 kubur, Nabi kata kubur ni diseksa. Kan? Satu kerana apa? Tidak bersih. Tidak bersih daripada buang air. Satu lagi kerana yamshi bin namimah, iaitu suka adu domba. Jadi makna itu juga satu perkara yang akan dipersoalkan. Dan yang ketujuhnya berkaitan dengan kezaliman. Kalaulah hubungan kita dengan manusia, kezaliman yang kita lakukan di atas dunia ini juga dia akan persoalkan. Hubungan dengan Allah dah cantik, tiba-tiba sangkut hubungan dengan manusia. Kalau selamat daripada perkara-perkara ini, insya-Allah dia akan selamat untuk melalui titian surat. Ada pandangan yang lain pula disebut oleh para ulama juga, iaitu dia kata bahawa setiap satu tu dia semakin susah. Yang pertama dia kata adalah dia akan ditanya tentang iman, tentang la ilaha illallah. Itu yang pertama. Ini satu pandangan yang kedua. Baik. Kan? Pada kata yang kedua tu mungkin kita bicara lagi selepas ni Ustaz, insya-Allah. Jadi sahabat penonton semua, kita mungkin nak berehat seketika. Jadi biasakan diri dengan norma baru dakwah biar tanyalah Ustaz teruskan. Berehat seketika biar tahu jangan keliru, kembali lagi selepas ini. Alhamdulillah, kembali kita lagi dalam Majlis Ilmu Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Sahabat penonton semua, kita masih lagi dalam tajuk kita, perbincangan kita, Titian Sirat bersama dengan Al-Fadhil Profesor Madya Dr. Suki Osman. Jadi sahabat penonton, seperti biasa kita sudah berbicarakan mengenai Titian Surat ini daripada isunya, bagaimana Titian Surat, kronologinya dan juga siapakah yang lalu, keadaannya bagaimana dan bermacam-macam lagi yang kita telah bicarakan. Dan sahabat penonton semua, sekiranya nak lihat siaran ulangan ini, boleh lihat ke Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3. Tanpa selengahkan masa, saya nak bacakan soalan. Tapi sebelum itu, tadi Ustaz ada ceritakan mengenai 7 checkpoint apabila kita melalui Titian Surat, melalui satu pandangan. Jadi pandangan yang kedua, Ustaz tak habis cerita. Ustaz, mungkin Ustaz boleh recap sikit untuk sahabat penonton kita mungkin terlepas yang baru bersama kita pada pagi ini untuk mengetahui sedikit sebanyak. Silakan Ustaz. Ya. Baik, terima kasih kepada persoalan. Kita nak sambung perbincangan tadi. Kita berhenti sebab nak berehat tadi kan. Jadi kita teruskanlah, iaitu tentang 7 checkpoint tadi. Saya sebut satu pandangan, ada pandangan kedua yang menyatakan yang pertamanya, checkpoint ataupun perkara yang pertama yang akan dipersoalkan adalah tentang keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tentang la ilaha illallah, mentauhidkan Allah. Kalaulah dia datang dalam keadaan mukhlisan qaulan wa amalan, dengan ikhlas sungguh kalimah la ilaha illallahnya, sama ada yang dituturkan dan juga yang merupakan amalan dia, maka pada ketika itu dia selamat. Kalau yang ni tak lepas, terjun masuk neraka. Yang ini perkara yang paling asas. Sebab apa? Sebab itu melibatkan keimanan pada Allah. Yang kedua, akan ditanya hamba itu tentang amanahnya. Amanah itu ada dua kita sebut, amanah dengan Tuhan, amanah dengan Allah. Yang kedua, amanah dengan sesama hamba. Amanah dengan Allah Ta'ala termasuk perkara ibadat, termasuk wudu, termasuk mandi, termasuk solat, termasuk puasa, termasuk zakat dan sebagainya. Dan amanah kita dengan sesama manusia itu, kita memberikan hak kepada seseorang itu akan haknya, dan juga kita melaksanakan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, menyeru ma'ruf dan juga mencegah kemungkaran. Dan yang ketiganya akan ditanya tentang apa? Tentang silaturahim. Apakah dia menghubungkan silaturahim atau dia memutuskan silaturahim? Jadi maknanya pada ketika itu kita dah sebut tadi kan, bagaimana silaturahim itu berperanan juga, dan selamatlah, dia boleh selamat lagi bila mana silaturahim clear, cantik. Yang keempatnya akan ditanya tentang birrul walidain, tentang berbuat baik terhadap ibu bapanya. Jadi kalau dia buat baik, dia akan selamat. Kalau tidak, dia akan jatuh. Mana setiap satu tu dia ada peringkat-peringkat dia kan. Sebab itu kalau kita tengok
orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni, dia ada orang yang mati dalam keadaan kalimah la ilaha illallah ini, dia ada beberapa keadaan. Ada yang masuk syurga daripada awal, maknanya yang lepas semua checkpoint, yang terus masuk syurga selamat. Ada yang masuk neraka dulu. Maknanya dia tak lepas atas jambatan itu, atas titian solat, tak lepas. Tetapi dia tetap beriman. Ada yang dia lepas, la Allah dia lepas. Tetapi bila mana dia sangkut pada beberapa ketika yang lain, dia akan jatuh dalam neraka. Sampai satu tempoh yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, barulah dia akan diampunkan balik dosa dia, oleh kerana dia ada akidah dan keimanan kepada Allah Azza wa Jalla, barulah dia akan last kali dimasukkan dalam syurga. Itu beza iman dan kufur lah. Baik. Jadi seterusnya kita tengok tadi, yang keempat ditanya tentang birrul walidain. Yang kelimanya ditanya tentang lisan dia, tentang lidah dia. Tentang dia ni suka mengumpat ke tidak, jaga lidah kan. Ataupun dia, yang Nabi katalah, sebab baik orang ni tarkuhu ma la ya'ni, maknanya dia meninggalkan satu yang tak kena mengena dengan dia. Jangan duk menyibuk orang lain kan, mengumpat dan sebagainya. Kalau dia ditanya juga tentang hafzil jar, tentang jiran-jiran tetangga. Ditanya tentang tetamu-tetamu yang datang rumah. Ini melibatkan hubungan sesama manusia. Dan yang ketujuhnya ditanya tentang kebenaran. Sama ada dia benar, lidahnya itu suka bercakap bohong ke ataupun bercakap benar. Sesiapa yang mereka menjaga lidah dia bercakap benar, maka dia akan selamat di titian sirat dan selamat daripada neraka. Dia akan sampai kepada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi sesiapa yang berdusta dan juga menyalahi Quran dan sunnah, maka diharamkan kepadanya ataupun dia tidak akan memperoleh berjaya melalui titian sirat tersebut dengan berjaya dengan sempurna. Akhirnya dia akan terhumban dalam api neraka. Jadi itulah sambungan sikit tadi. Baik, mana kata kita dah tengok kedua-dua pandangannya. Jadi isunya bukan benda tu yang kita risau kan Ustaz. Mana saya nampak ada dua perkara lah. Amalan dan juga silaturahmi kita ni kena betul-betul kita jaga, insya-Allah. Ustaz, kita nak baca satu soalan lagi daripada WhatsApp. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Golongan yang diberikan syurga tanpa hisap, adakah akan terlepas daripada melintasi titian sirat ini? Terima kasih Kak Aisyah, Sungai Besi KL. Orang yang terlepas daripada titian sirat ni Ustaz, adakah mereka adalah orang-orang yang tanpa hisap dan sebagainya? Silakan. Baik, terima kasih kepada persoalan yang dikemukakan. Ada orang yang masuk syurga tanpa hisap. Disebut dalam hadis Nabi SAW, 70,000 masuk syurga tanpa hisap. Jadi apakah orang yang masuk syurga tanpa hisap ni terlepas di titian sirat? Tidak, dia tak terlepas. Cumanya dia termasuk dalam golongan yang kita kata melintasi titian sirat itu dengan begitu mudah, begitu cepat, begitu pantas, lalu tetap lalu juga. Jadi maknanya di situ manusia, sebab apa? Apa hikmahnya? Ditanya apa hikmahnya? Dah masuk syurga sudahlah. Pasal apa nak kena lalu juga titian sirat ni? Lalu kita kata jambatan neraka ni, siapa nak lalu juga? Maka di situ para ulama mentakwilkan, menafsirkan, seolah nak bagi tahu bahawa Allah nak tunjukkan juga kepada semua orang, kepada orang beriman, hatta orang beriman, itu neraka. Nasib baik aku selamat, ya Allah. Neraka nak tengok pun, kita sebut tadi, nak tengok pun tak mau, takut sangat-sangat dia punya keadaan itu. Jadi Allah nak bagi tahu, nasib baik kamu di atas dunia dulu kamu beringat, kamu sentiasa memperingatkan di antara satu sama lain, maka sekarang kau selamat. Kalau tidak, tengok kan. Jadi itu antara hikmahnya. Sebab memang ada orang berpetikaikan, dia kata nak buat apa lagi dah ahli syurga, apa nak lalu atas neraka kan, sedangkan dia masuk syurga tanpa hisap. Apa perlunya lalu atas jambatan neraka pula kan masuk syurga terus. Maka dengan sebab itu dijawab oleh para ulama nak menyatakan kepada kita bahawa bila kita tengok satu benda yang menakutkan, kita akan bersyukur tak dengan nikmat yang Allah bagi. Kita akan bersyukur. Lagi-lagi bersyukur walaupun kita dapat nikmat itu. Macam kita sekarang Allah bagi nikmat pada kita, tiba-tiba kita tengok kesesaraan orang lain. Kita rasa macam mana? Berbeza dengan kita rasa nikmat, kita tak nampak kesesaraan orang lain. Kita rasa kita yang nikmat. Jadi kita rasa nikmat, kita sonok dengan nikmat, tapi kita tak rasa lebih daripada itu. Tapi bila kita tengok kesesaraan orang lain, kita tengok nikmat kita yang Allah bagi pada kita, waktu tu lagi besar kita akan kita kata mensyukuri Allah. Ya Allah,
betapa aku tidak diuji seumpama orang lain yang lebih teruk daripada aku. Aku kadang-kadang diuji macam ni dah, aku rasa dah tak tahan dah. Rupanya uji, ya Allah uji aku sikit sangat dibanding orang lain yang lebih teruk lagi. Jadi kita akan lebih rasa bersyukur. Jadi begitu juga orang yang masuk syurga tanpa hisab, dia lalu juga tertiar sirat. Walaupun secepat mungkin dan sebagainya. Tetapi dia akan lebih mensyukuri nikmat syurga yang Allah bagi kepada dia. Dia selamat daripada api neraka. Sebab api neraka ni, ya Allah, jangan kadang-kadang ada orang kita dimain-main, dia kata tak apalah, orang beriman ni kok mana masuk syurga juga. Rasalah neraka sekejap. Ada orang dia main macam tu, jangan main tuan-tuan. Betul. Dia neraka ni dia bukan main-main. Hatta Sayyidina Umar dia punya takut pada neraka. Pernah dia kata apa? Ya Allah, kalau aku tak masuk syurga pun tak apa, jangan masuk neraka ya. Seolah begitu. Bukan dia tak nak syurga dah, tapi kata-kata yang nak menunjukkan bahawa takutnya dengan api neraka yang sentiasa diberitahu oleh Allah, yang Quran bagi tahu betapa takutnya dia punya keperitan neraka itu menyebabkan dia kata bahawa tak masuk syurga pun tak apa, tapi jangan masuk neraka aja. Dan api neraka itu sangat-sangat sampai disebut dalam hadis walaupun dhaif menyatakan bagaimana api neraka itu dibakar selama 3,000 tahun. 3,000. Kalau kita buka api di rumah kita masing-masing, sekejap lagi balik buka api tengok mula merah kan. Lepas tu dia biru kan. Panas tu. Cuba kalau berani tengok, kita ambil jari kita letak dekat api tu. Tak ada siapa berani, sakit. Bayangkan api neraka diperam selama 3,000 tahun dan menjadi hitam pekat. Ia akan membakar golongan yang akan jatuh kerana tidak berjaya melalui titian surat. Saya sukalah apabila Ustaz sebutkan tadi ni, jangan kita main-main lah. Makna kata kita sebut tak apalah, beriman ni masuk neraka sekejap, nanti masuk syurga balik. Jadi perkara-perkara itu kita cuba elakkan. Terutamanya anak-anak muda seperti saya ni, kadang-kadang kita anggap tu sebagai satu lawak jenaka, tapi benda tu serius untuk kita bicarakan apabila melibatkan akidah, Ustaz. Betul. Ya. Ustaz, saya nak bacakan satu soalan lagi daripada Facebook, daripada Anwar Hamzah. Assalamualaikum Ustaz dan Dai, serta kru TV3 dan TV9. Waalaikumsalam warahmatullahi. Difahamkan titian surat dari padang mahsyar ke syurga makan masa 1,500 tahun akhirat dan terdapat 7 sekatan untuk dihisap. Soalan saya, kenapa ada sekatan dihisap lagi? Sebab semasa di padang mahsyar kita sudah dihisap dan timbangan amal di mizan. Yang kedua, siapakah yang bertugas di setiap sekatan? Adakah malaikat, Malik atau siapa? Mohon pencerahan daripada Ustaz. Anwar Hamzah, Berserah, Kuantan, Pahang. Jadi soalannya ada 2. Dah kena dah di mizan, buat apa nak kena soal lagi dekat titian surat? Yang kedua, siapa yang jaga tu? Roblox tu siapa jaga? Malaikat Malik ke siapa? Nak tahu. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada persoalan yang dikemukakan. Yang pertama tentang 7 sekatan tadi kita telah bincang tentang apa yang disebut oleh para ulama terhadap perkara tersebut. Kemudian tentang mengapa lagi ada dah dihisab dah, kemudian ada titian surat. Kita sebut tadi secara ringkasnya supaya apa? Hisab tu satu perkara setelah dinilai seseorang itu dia mendapat kita kata bagaimana amalan sebelah kanan atau sebelah kiri. Saya nak bagi analogi mudah kita nak faham macam ni ya. Orang masuk periksa dapat keputusan SPM. Kan dapatlah. Ni budak-budak dapat keputusan SPM. Lepas tu apply universiti kan. Ada temenduga pula satu lagi. Kalau ikut temenduga bagi dah keputusan dah ada semua kan. Masuk terus ya. Kan? Maka di situ ada dia punya proses-prosesnya yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi antara lain juga kita nak sebut tadi bagaimana orang yang dah berjaya pun bila lalu titian surat itu dia akan merasai nikmat yang Allah bagi kepada dia. Betapa nikmat bila mana dia mendapat keputusan yang cemerlang. Hisab tadi dapat keputusan, diberi amalan kitab tu baru dapat keputusan. Sekarang ni dia real punya setelah dapat keputusan. Macam tu juga orang yang hari ni bila mana mereka saya sebut tadi dapat keputusan periksa, lepas pada tu dia kena apply pula, maka akan proses-proses pula kan. Walaupun dah keputusan dah keluar kat universiti begitu juga. Dah keputusan dah cemerlang apa semua, dapat 4 flat kan, dapat 4 CGPA. Lepas tu kena apply nak tengok macam mana pula. Jadi begitu. Jadi itu satu perkara. Hikmah sebenarnya Allah Ta'ala mengetahuilah. Kita hanya boleh memikirkan sesuatu setakat mana kita boleh fikir. Yang kedua, siapakah malaikat tunggu setiap checkpoint tu? Wallahu alam. Sebab kita sebut tadi itu pandangan ulama saja.
Kan, jadi maknanya nak tahu pula siapa malaikat duk tang ni, siapa tu kasi Allahu alam itu, selagi mana tidak diberitahu dalam nas sama ada Quran maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tidak mengetahuinya. Checkpoint ni malaikat mana? Checkpoint ni malaikat mana? Wallahu taala alam. Jawapannya wallahu alam. Baik. Kadang-kadang dalam perbincangan kita ni Ustaz, masyarakat kita dia nak tahu lebih mendalam kan. Benda-benda gaib ni, bila benda tak tahu, kadang-kadang nak tahu, tapi tak apalah, benda ni perbincangan. Ada benda yang kita dapat perbincangan, ada benda yang kita wallahu a'lam. Jadi Ustaz, sebelum kita berakhir, kita nak bacakan sedikit bingkisan video ataupun bingkisan akhbar daripada berita harian. Agung sokong pelan penjana, iaitu baru-baru ni kita punya kerajaan telah mengumumkan pelan jana semula ekonomi negara penjana sebagai langkah menangani impak COVID-19. Baginda Sultan amat prihatin terhadap kelangsungan hidup, perniagaan serta rakyat, khususnya perusahaan kecil dan sederhana PKS, dan nasib rakyat pekerja yang terkesan akibat impak wabak ini kepada ekonomi negara, katanya menerusi satu kenyataan hari ini. Kerajaan semalam mengumumkan pelan pemulihan ekonomi jangka pendek dikenali sebagai penjana bagi menangani kesan wabak COVID-19 terhadap rakyat dan negara. Itu sedikit sebanyak apa yang diceritakan mengenai akhbar berita harian mengenai situasi COVID-19 di negara dan juga pelan penjanaan ekonomi jangka masa pendek. Jadi mudah-mudahan benda ni dapat memberikan kesan yang baik kepada kita, berita yang baik kepada kita dan juga negara. Dan sahabat penonton semua, kita di TV3 akan tamat di sini. InsyaAllah kita akan sambung perbincangan kita di TV9, berbaki lagi setengah jam. Jadi saudara, biasakan diri dengan norma baru, dakwah biar tanyalah Ustaz, teruskan. Biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, kita kembali lagi dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Itulah sedikit bingkisan video daripada penyanyi Amy Search dan juga lirik yang ditulis oleh M. Nasir. Luar biasa Ustaz. Ada kena-mengena Ustaz. Apabila kita dengar lagu ni, layan pun layan. Itu memang satu dia lah, ayat ahad macam ni. Cuma bila mana kita tengok liriknya, dia sangat kena dengan tajuk kita pada pagi ini. Dan juga yang saya tertariknya apabila dia kata, sambutlah tanganku kawan, aku takut tenggelam. Dan jurangnya sangat dalam. Dan juga dia kata lagi, jurangnya sangat menggerikan. Ustaz, bila mana lagu ni, dia cakap, sambutlah tanganku. Ustaz, tadi Ustaz kata bila lalu titian surat ini, ada satu part iaitu namanya menjaga silaturahim. Jadi bagaimana kita boleh kaitkan dalam kehidupan kita ni, apakah yang kita perlu jaga sebenarnya? Adakah hubungan kita sesama adik-beradik ataupun dengan sahabat-sahabat anda kita pun perlu jaga, dan juga pemilihan kawan yang betul pun menjadi faktor kepada laluan kita titian surat nanti Ustaz. Silakan. Ya, baik. Terima kasih. Satu perkara yang kita boleh ambil daripada lirik lagu tersebut, dari sudut maknanya, bila sebut sambutlah tanganku wahai kawan, kan? Jadi di situ satu perkara yang kita perlu ambil perhatian, bahawa sebenarnya dalam Islam ni sememangnya menitik beratkan soal hubungan sesama manusia. Sebab itu kalau kita tengok dalam hadis Nabi SAW,
hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis sahih. Bila mana Nabi SAW menyatakan sab'atun yuzilluhumullah yauma la zilla illa zilluh. 7 golongan yang akan mendapat naungan daripada Allah pada hari yang tidak ada naungan melainkan naungan itu hanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala, iaitu di hari akhirat kelak. Antara 7 golongan itu kata Nabi ialah warajulani tahabba fillah ijtama'a fi dhalik wa tafarraqa alaih, iaitu 2 orang yang saling berkasih sayang kerana Allah. Bertemu kerana Allah, berpisah kerana Allah. Jadi kalaulah dia sayang kawan dia, sambut tangan kawan dia. Tarik ke arah kebenaran. Kalau kawan dia nak tergelincir di atas dunia ni sebelum di akhirat besok, kalau orang yang tergelincir ketika mana melalui titan sirat itu, dia lebih dahulu tergelincir atas dunia ni. Atas dunia dia tergelincir dulu, baru dia akan tergelincir di akhirat. Maka dengan sebab itu, kalau kita merupakan kawan yang sejati kerana Allah Subhanahu wa taala, kita akan selamatkan, kita akan tarik kawan kita yang kita sayang daripada tergelincir dalam jurang-jurang kehinaan, jurang-jurang maksiat dan sebagainya, untuk menyelamatkan nanti di akhirat supaya tidak tergelincir jatuh ke jurang yang api neraka jahanam. Maka dengan sebab itu pentingnya kita menghubungkan hubungan yang baik di antara sesama manusia. Apatah lagi kita masih lagi berada dalam bulan Syawal, kita berada di pertengahan Syawal, dan biasa bulan Syawal ni terkenal dengan kita kata saling menghubungkan silaturahim. Ambil kesempatan, waktu lain kadang-kadang segan. Dia malu waktu lain. Dia rasa macam Allah, ego manusia tu tinggi. Ego dia tinggi. Jadi ambil kesempatan, sebab bulan Syawal ni bulan orang panggil bulan raya kan. Bulan raya ni dia lain sikit dia punya perasaan dia. Ambil kesempatan itu untuk kita menghubungkan silaturahim, menghubungkan persaudaraan. Kalau sebelum ni ada clash, ada bergaduh, sebelum ni ada benda-benda yang kita kata tak puas hati kepada rakan, pada kawan, pada saudara mara dan sebagainya, sambutlah tangan pada ketika ini. Berjabatlah tangan dalam keadaan bersihlah, sebab jabat tangan nak tengok juga dalam suasana COVID ni kan. Tapi nak ceritanya bagaimana jabat tangan nak masukkan itu, kita kembalikan hubung silaturahim, persaudaraan, supaya kita selamat di dunia, diselamat, apatah lagi ketika mana kita melalui titan sirat esok kita akan selamat insya-Allah. Kadang-kadang dalam kehidupan kita ni bukannya ziarah menziarahi, memang kita nak benda tu, tapi waktu sekarang ni pun yang paling penting adalah kadang-kadang komen di Facebook masing-masing sahabat andai kita, ataupun kita boleh WhatsApp mereka, tu pun juga membantu untuk menghubungkan silaturahim. Sahabat, saudara penonton semua, saya nak teruskan soalan kita daripada Facebook, daripada Sirul Nizam. Assalamualaikum Ustaz dan Dais, The Crew. Tanyalah Ustaz, soalan saya, semasa hidupnya di dunia, dia taat kepada perintah Allah seperti solat 5 waktu tak tinggal, banyak bersedekah, kerap berdakwah dan sebagainya. Tetapi pada masa yang sama dia kerap berlaku zalim terhadap haiwan, contohnya kucing, anjing dan sebagainya. Persoalannya, adakah Allah akan permudahkan urusan orang yang taat perintahnya tetapi berlaku zalim terhadap haiwan untuk melintasi titian sirat? Mohon pencerahan, terima kasih. Assalamualaikum daripada Taiping, Perak. Daripada Sarul Nizam ni soalan dia bagus. Kadang-kadang kita ni dalam bab ibadah okey, dalam bab dengan manusia pun okey. Cuma dalam bab binatang ni kadang-kadang menzalimi binatang. Bagaimana Ustaz? Silakan. Baik, Allah Subhanahu wa taala melarang keras melakukan kezaliman. Bahkan kezaliman kepada haiwan pun dilarang, apatah lagi kezaliman sesama manusia. Maka dengan sebab itu, zalim lawan rahmat ya. Sebab itu Nabi SAW menceritakan dalam sebuah hadis yang sahih tentang seseorang yang apabila dia bersifat rahmat terhadap haiwan, dia dapat syurga Allah Ta'ala. Hadis yang masyhur, kita tahu bagaimana dia bagi minum anjing yang kehausan. Dia ni dahaga. Disebut dalam hadis sahih ya. Dia berjalan, dia musafir dalam keadaan dia dahaga sangat. Dia mencari air. Tiba-tiba dia nampak ada satu perigi. Dia pun turun. Tengok-tengok ada air. Dia pun minum sepuas hatilah. Air perigi tersebut. Dia pun panjat naik atas. Tengok-tengok ada seekor anjing menjilat-jilat pasir. Yang kesan-kesan basah kat situ dia jilat. Menunjukkan dia sangat dahaga. Jadi dia ni ada perasaan kesian. Walaupun dia haiwan, walaupun seekor anjing. Tapi dia tahu, aku ni dahaga, aku tak tahan. Anjing ni dahaga, aku tahu perasaan dia macam mana. Walaupun dia seekor haiwan. Dia turun balik ke dalam telaga tadi. Bekas tak ada, dia ambil kasut dia cedok air, dia naik atas, dia bagi air tersebut dan kasut dia itu kepada
yang letak dalam kasut itu kepada anjing tersebut, maka Nabi SAW menceritakan dia masuk syurga dengan amalan dia. Satu. Sebaliknya hadis Nabi juga menyatakan tentang orang yang mengurung kucing. Dia tak bagi makan sampai mati, maka masuk neraka. Masuk neraka sebab dia melakukan kezaliman. Kalau kamu tak nak bagi makan kucing, jangan kurung dia. Kamu buka, biar dia cari sendiri. Dia pandailah cari. Kalau kita tak bagi makan, tu bukan soalnya, tak ada masalah. Kita tak nak dia main kucing ramai-ramai kat rumah kan. Banyak-banyak kita tak nak makan. Itu tak ada masalah. Tapi jangan kurung dia. Jangan melakukan kezaliman. Biar dia cari sendiri. Tetapi sekarang ni, bila kita kurung dia, kita tak bagi makan, maka kita telah melakukan kezaliman. Kezaliman kepada haiwan pun tidak dibenarkan. Ia merupakan perkara yang haram. Bahkan ia menyebabkan memberatkan lalu titian sirat. Dia jadi payah sikit kat situ. Kan? Jadi moga-moga dia kena bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada kesalahan tersebut. Pada kata dalam kehidupan kita ni kita kena ingat, bukan sahaja dengan manusia, dengan haiwan, bahkan dengan tumbuhan pun kita kena jaga kita punya tingkah laku dan sebagainya. Saudara sahabat penonton, saya nak teruskan soalan kita daripada Facebook, daripada Nurul Huda Tajuddin. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Adakah titian surat ini juga akan dilalui oleh bayi kanak-kanak yang meninggal dunia? Mohon pencerahan, terima kasih. Soalannya mudah Ustaz, mengenai kanak-kanak, bayi yang meninggal mungkin dalam perut dan sebagainya. Adakah mereka juga akan lalui titian surat? Silakan. Baik, kalau kita melihat kepada riwayat menyatakan tentang bayi ni ada yang mati kecil. Biasanya bayi ni dia mati kecil lah kan. Kalau dia hidup dan dia jadi orang yang akil balik, maka ini yang akan melaluinya. Tetapi bayinya mereka akan menunggu, terutamanya yang meninggal. Mereka akan menunggu ibu bapa mereka. Bahkan mereka memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya maka boleh bagi syafaat lah. Sebab itu kadang-kadang Allah uji. Ada orang Allah uji, dia dapat anak meninggal kecil. Dia sangat-sangat sedih. Dia rasa tak boleh terima kadang-kadang. Sebab apa? Sebab bayangkan kahwin 20 tahun tak dapat anak. Tiba-tiba dapat anak, tiba-tiba anak itu meninggal. Sedih ni. Tetapi satu perkara yang mendapat mengubat jiwa kita, kita sabar. Sebab apa? Sebab kanak-kanak itu, bayi itu akan memberi manfaat kepada ibu bapanya ketika mana di akhirat kelak. Bahkan ditunggu di syurga Allah Subhanahu Wa Taala, ditunggu. Ketika mana ibu bapanya melintas titian surat, dia meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia menangis minta, ya Allah selamatkan ibu bapa aku. Jadi maknanya di situ yang pentingnya kita sabar. Bila mana kita sabar, kita tetap bertawakal kepada Allah, kita terima qada dan qadar Allah, maka di situ kita akan mendapat kebaikan daripada anak-anak yang meninggal kecil itu. Mereka akan bagi syafaat kepada ibu bapa. Masya-Allah. Baik. Mana kata sahabat penonton semua, bila mana kita bercerita mengenai isunya titian surat ini, bukanlah untuk kita menakut-nakutkan, tapi bagaimana kita nak bagi kita ada preparation atau persediaan untuk kita menghadapi titian surat itu sendiri. Jadi kita akan berehat seketika. Sahabat penonton, biasakan diri dengan menjalani kehidupan norma baru. Dakwah Biar Tanyalah Ustaz teruskan. Biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, kembali kita lagi dalam Tanyalah Ustaz, Biar Tahu Jangan Keliru. Kita lagi masih dalam topik titian sirat bersama dengan Al-Fadhil Profesor Madya Dr. Suki Osman. Jadi Al-Fadhil, Ustaz sudah menceritakan kepada kita mengenai siapakah, keadaan, kronologi dan sebagainya Ustaz. Cuma kita ni di akhir rancangan kita nak terus kepada soalan dengan lebih pantas. Sebab apa, banyak lagi soalan-soalan yang dah makin nak akhir ni banyak pula soalan yang masuk. Jadi kita baca sebanyak mana yang mungkin boleh kita bacakan, kita bacakan. Jadi soalan yang seterusnya daripada WhatsApp. Assalamualaikum Ustaz Da'i dan kru-kru yang bertugas. Waalaikumsalam. Semoga sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Soalan saya, adakah hamba-hamba Allah yang di dalam syurga menyaksikan kita ketika melintas di titian surat? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Daripada Zaleha HJMN Johor Darul Takzim. Bila mana ada orang yang dah melintas, dah lepas masuk dalam syurga, adakah mereka ni duk nyaksikan kita ramai-ramai pula duk tengok lalu titian surat Ustaz? Silakan. Baik, terima kasih. Kita cuba gambarkan macam apa yang berlaku di atas dunia sebenarnya seumpama itu. Bahkan orang yang pertama masuk syurga adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sendiri menunggu umat-umatnya untuk diselamatkan daripada titian surat. So, titian surat ni masing-masing menghadapinya dalam keadaan masing-masing. Kemudian selesai semua barulah dimasukkan dalam syurga, dan orang pertama masuk syurga adalah junjungan besar
baginda Nabi SAW. So tak timbul isu masing-masing duk tengok macam kita gambarkan tengok perlawanan dan sebagainya. Wallahu a'lam. Baik, jadi pun kalau masuk dalam syurga pun dah rasa nikmat duduk dalam tu lah. Tak tengok luar. Okey Ustaz, itu seberengkas yang mana Ustaz dah jawab kepada kita. Jadi sahabat penonton semua, satu benda yang kita dapat bicarakan mengenai Titian Sirat hari ini apabila kita bercerita mengenai perkara gaib, dia bukan digambarkan apa yang kita tergambar dalam pemikiran kita. Semuanya adalah hak milik Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya nak bacakan terus soalan daripada Facebook, daripada Hakim Zakaria. Assalamualaikum Ustaz dan Dai serta kru. Tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam. Saya Hakim dari Meru, Ipoh ingin bertanya. Soalan saya ialah Titian Sirat adalah salah satu perkara gaib yang perlu kita beriman bagi anak-anak kita pada zaman 2020 ini yang mana lahir lagi dah didedah dengan kemodenan dan cara hidup alaf baru. Apa tips Ustaz untuk kita semaikan rasa percaya kepada mereka perkara-perkara gaib ini sedangkan mereka lebih cenderung mempercayai logik akal sahaja. Terima kasih. Soalan yang bagus Ustaz. Itulah saya selalu pesan kepada penonton-penonton kita semua sebelum kita bagi pada Ustaz. Sebelum kita nak lihat tayangan Ustaz ini, kalau boleh kita ajak anak-anak kita untuk lihat tayangan Ustaz sama bagi menambahkan kefahaman. Ustaz, bagaimana kita nak memupuk kefahaman kepada anak-anak milenial pada hari ini untuk lebih faham kepada Titian Sirat dan juga percaya kepada alam gaib? Silakan Ustaz. Baik, terima kasih pada persoalan yang dikemukakan. Memang pada hari ini kita menghadapi cabaran yang besar dalam isu ini, di mana bagaimana orang menggunakan logik akal dan sebagainya, jadi budak-budak ni terpengaruh. Maka dengan sebab itu kalau kita melihat kepada contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Nabi bina sahabat, peringkat awalnya adalah bina akidah dulu. Bina keimanan pada Allah yang merupakan perkara gaib. Bina keimanan kepada malaikat juga perkara gaib. Kita bincang tentang sirat, sebenarnya malaikat itu perkara gaib. Macam mana kita nak beritahu pada mereka yang setiap perbuatan kita ditulis, mana baik ataupun buruk, itu juga perkara gaib. Maka tak nampak Allah, maka katanya di mana Allah? Nampak di situ. Ini cabaran-cabaran yang perlu dihadapi oleh bapa pada sekarang ni. Maka dengan sebab itu, melentur buluh biar daripada rebung. Makna kita nak didik anak-anak kita yang pertama sekali, sebelum kita didik mereka ibadah pada Allah. Kita tahu Nabi kata, muru auladakum bis-salah wa hum abna' sab'i sinin. Suruh anak kamu solat ketika mana mereka umur 7 tahun. Tapi solat itu setelah kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maknanya sebelum kita suruh solat tu, kita didik terlebih dahulu untuk kenal Allah. Kita kenal. Maknanya kenal dalam keadaan tak semua benda yang wujud itu kita nampak. Tak semua benda yang wujud kita nampak kan. Angin tak nampak pun tapi wujud tak? Wujud. Kita rasa. Suruh dia ambil tangan dia, kecil-kecil budak-budak baby kan. Kecil-kecil suruh tak kat tingkap tu angin. Ada angin ada? Mana? Tak tahu. Tapi rasa. Begitu juga kita merasai nikmat. Siapa yang bagi ni? Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maknanya di situ kita nak semai daripada kecil keimanan kepada perkara gaib. Dan insya-Allah dengan keimanan dia kepada Allah yang pertama, pokok kepada keimanan kepada semua yang lain, malaikat ke, kitab ke, hari akhirat ke, Titian Sirat sebagainya, pokok utamanya keimanan pada Allah dulu. Itu asalnya. Bila dia beriman pada Allah, dia akan beriman kepada yang lain. Maka dengan sebab itu fokus kepada nak mengajar akidah iman kepada Allah. Lepas tu solat pun solat kepada siapa? Kepada Allah. Jadi makna di situ kalau mak dia tak tengok pun, ayah dia tak tengok pun, dia akan buat. Sebab tu kita tengok sahabat-sahabat Nabi ketika mana dibentuk dengan akidah iman pada Allah, bila mari marhalah Madaniyah di Madinah Munawwarah, bila turunnya syariat yang pelbagai, sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami patuh tanpa sedikit pun bantah. Sebab apa? Sebab keimanan yang kukuh yang telah disemai dalam diri mereka. Ustaz, bila mana kita cerita mengenai syurga, neraka ni, kita faham yang syurga ni atas rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana sentimen apabila orang cakap amalan ni tak penting pun. Yang penting rahmat Allah tu. Allah nak masukkan. Jadi bagaimana Ustaz menjawab persoalan ni? Silakan. Betul. Nak masuk syurga bukan kerana amalan, kerana rahmat. Sebab amalan kita tak cukup nak masuk syurga. Tak cukup untuk kita masuk syurga. Tetapi satu persoalan, nak dapat rahmat tu macam mana? Takkan yang bulat datang menggolek, yang pipih datang melayang. Nak dapat rahmat kena beramal. Sebab itu perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia ada hubungan, walaupun betul nak masuk syurga dengan rahmat Allah, tetapi Allah mensyaratkan bagaimana nak dapat rahmat Allah. Allah nak tengok hamba dia taat ke atau bantah. Kalau jenis bantah agak-agak nak dapat rahmat daripada Allah. Jenis bantah ketegak, orang utara kata ketegak orang ni kan.
Dia tak akan dapat. Maka dengan sebab itu dia ada kaitan. Oleh demikian, dalam Quran sendiri banyak ayat bila sebut alladzina amanu wa amilus solihat. Maka yang beriman, beramal soleh, digabungkan. Bukan dekat beriman je, beramal soleh itu kena ada untuk mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan jadi angan-angan mak jenin. Nak dapat sesuatu tapi tak buat apa. Kan? Allah rahmat, Allah pemurah, kita tak buat apa kan. Macam mana gitu kan? Mana kata bila mana kita nak cerita rahmat, mestilah ada usaha Ustaz kan. Mana kata walaupun rahmat Allah SWT, usaha tu mesti ada. Jadi Ustaz, kita nak baca satu soalan lagi daripada Facebook, daripada Hajah Ramnah Haji Rahmat. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Antara tips-tips amalan untuk berjaya meniti titian sirat adalah sentiasa berada di masjid. Apakah yang dimaksudkan dengan kenyataan tersebut? Adakah orang perempuan juga tak terlepas dengan peluang begitu, sedangkan kaum wanita lebih utama solat di rumah dari di masjid? Mohon pencerahan Ustaz, terima kasih. Mana kata soalannya mudah Ustaz. Adakah orang yang duduk di masjid ni adalah orang yang mudah lalu titian sirat? Dan kalau begitu bagaimana orang perempuan? Silakan. Baik, terima kasih kepada persoalan yang dikemukakan. Memang kalau kita melihat dalam hadis Nabi SAW, Nabi kata basyiril masya'ina fi dhulmi ilal masajid bin nuri tam yaumal qiyamah. Berilah khabar gembira kepada orang yang menuju ke masjid dalam kegelapan dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Kita sebut tadi, orang yang nak lalu titian sirat ni dia akan dipandu dengan cahaya yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan sebab itu antara para ulama menyatakan bahawa antara cahaya itu diberikan kepada siapa? Kepada orang yang berjalan mengikut hadis Nabi ini. Nabi kata basyir al-masya'in, berilah berita gembira kepada orang yang berjalan fi dhulmi al-masajid. Pada waktu gelap ni dia berjalan ke masjid. Bila dia pergi juga Allah akan bagi, walaupun dalam gelap pun dia berjalan, Allah akan bagi binuri tam, dengan cahaya yang sempurna pada hari akhirat. Baik, persoalan, orang perempuan dia tak berjalan macam mana? Satu. Baik, kita tengok hadis ni sebut tentang berjalan dalam gelap. Sekarang ni orang berjalan gelap dalam cerah. Cerah kan? Adakah itu bermaksud tak dapat? Tidak. Itu menunjukkan usaha kebaikan yang dilakukan. Jadi maknanya orang perempuan, walau dia tak pergi masjid, nak solat di rumah, tidak ada masalah. Tetapi dia menjaga waktu solatnya, dia mematuhi perintah Allah Ta'ala, walaupun dalam kegelapan dia bangun qiyamul lail, dalam keadaan kesusahan dia buat, maka di situ Allah akan mempermudahkannya, akan memberikan cahaya binuritam juga, cahaya yang sempurna kepadanya untuk memandu melalui titian sirat. Jadi maknanya dia tak ada diskriminasi lah agama, orang lelaki dan orang perempuan. Min zakarin wa unsa, man amila salihan min zakarin wa unsa. Siapa yang beramal soleh, tak kira lelaki, tak kira perempuan, maka mereka itu layak mendapat nikmat dan syurga daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan risau. Makna kata kalau tak dapat pergi masjid pun, kita jaga waktu solat kita di rumah. Itu pun dapat pahala apabila kita seperti orang lelaki pergi ke masjid. Ustaz, sebenarnya banyak lagi nak bicara kan, tapi sayangnya kita sudah ke penghujung. Boleh Ustaz bagi sedikit kesimpulan mengenai tajuk kita titian surat pada pagi ini, silakan. Baik, terima kasih. Nampaknya masa mencemburui kita. Sudah 2 jam lah kan? 2 jam lah. Baik, sebenarnya ini isu akidah. Kita perlu beriman, dan beriman itu bukan sekadar di mulut kita tetapi pelaksanaan. Jadi kita nak berjaya ketika mana melalui titian sirat. Antara cara untuk kita berjaya untuk melalui titian sirat disebut juga oleh para ulama adalah bagaimana kita hidup dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita beristiqamah untuk melaksanakan segala kefarduan yang diperintahkan oleh Allah. Nak berjaya dengan di titian sirat itu, kita melaksanakan mengeluarkan zakat, menjauhi segala perkara riba, menjauhi rasuah, menjauhi perkara-perkara haram, kemudian kita menghubungkan silaturahim, kita jaga pandangan kita, kita melakukan perkara-perkara yang baik, kita melakukan kebaikan terhadap ibu bapa kita, kita melazimi masjid, melaksanakan amal ma'ruf nahi munkar dan sebagainya. Jadi tujuan kita bincang perkara ini ni sebenarnya tujuan apa? Bila mana kita beriman dengan titian sirat, kita beriman dengan syurga neraka, di situ akan menatijahkan kepada kita untuk menjadi orang yang soleh, orang yang baik ketika mana kehidupan kita di atas dunia ni, baik kita dengan Allah, baik kita sesama manusia. Jadi kita tunaikan kewajipan kita dengan sebaik mungkin, tunaikan amanah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, maka insya-Allah kita akan menjadi golongan yang mendapat kemenangan dan juga golongan yang akan mendapat keselamatan. Dan kita banyak juga berdoa kepada Allah, Rabbana atmim nurana waghfir lana
innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atmim nurana. Ya Allah, sempurnakanlah cahaya bagi kami di akhirat kelak. Cahaya untuk memudahkan kita melalui titian sorat. Waghfir lana ya Allah, dan ampunkan dosa kami. Kita mendapat pengampunan dosa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mudah-mudahan perbincangan kita pada pagi ini mendapat manfaat dan menggerakkan usaha kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan melaksanakan tanggungjawab sebagai hamba Allah. InsyaAllah, amin. Ustaz, seperti biasa di akhir ini kita nak minta Ustaz baca sikit doa untuk memberkati apa yang kita belajar pada pagi ini. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا فاعف عنا فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Fadil Ustaz dan juga sahabat penonton yang sudi melihat rancangan Fadil Ustaz pada pagi ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Ustaz dan juga saya dan Fadil Ustaz mohon ampun dan maaf sekiranya terkasar bahasa, terlebih bicara yang baik semua pada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk itu pada diri kami sendiri. Saudara, semoga perkongsian tanya Ustaz pada pagi ini dapat menjentik hati kita untuk memilih jalan yang Allah redha. Perlahan ataupun laju perjalanan kita menuju titian surat adalah bergantung pada amalan kita. Kerana semua dikira terlambat sekiranya fizikal jasad kita sudah berpindah daripada alam dunia ke alam barzah. Jadi mari kita renungkan sama-sama, kita fikir-fikirkan. Jadi jangan lupa esok bersama dengan Da'i Aiman dan juga Ustaz Zarifi membicarakan surah Al-Hadid, iaitu surah besi, untuk tatapan atau perbincangan majlis ilmu pada esok hari. Jadi saya dan Fadil Ustaz mohon ampun dan maaf terlebih bicara dan juga terkasar bahasa. Yang baik semua pada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk itu pada diri kami sendiri. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.